Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakanlah bagi kami akan Ramadan yang masih lagi berlalu pada kami pada hari ini. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami, ya Allah, sehingga penghujungnya Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, ya mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, kebaikan, puasa, zakat, dah bayar zakat ke belum? Sedekah, ketaatan, kebaikan yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, kerana pada hari ini kita pertemukan. Hari ini tuan-tuan 28 ke 29 Selasa hari ini dah, besok dah 28, 29, bermakna kita dah berada pada penghujung-penghujungnya Ramadan, yang mudah-mudahan tuan-tuan kita semakin mendapat kefahaman, kita semakin mendapat keyakinan, dan yang paling penting dalam riadah tarbiyah Ramadan yang kita lalui dalam keadaan PKP pada kali ini, mudah-mudahan kita semakin jelas bagaimana kita ingin menjadi la'allakum tattaqun. Sebab itu natijah yang paling utama, kesan yang paling utama yang Allah Ta'ala kehendaki, dah, bila mana Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala wajibkan kita berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kita. La'allakum, mudah-mudahan dengan tarbiyah daripada puasa itu, dah, dalam keadaan PKP pada hari ini, kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalannya tuan-tuan, adakah kita semakin jelas, adakah kita semakin faham dan kita semakin yakin apakah perjalanan yang membawaki kepada takwa Allah? Apakah tata cara, apakah adab, apakah solusi, apakah jalan keluar, dah, yang membawa kepada kita kepada takwa kepada Allah? Dan adakah dengan riadah Ramadan yang kita lalui tuan-tuan, hampir 28 hari, adakah kita semakin jelas apakah isu, apakah masalah yang menyebabkan kadang-kadang kita stuck, takwa kita stuck, iman kita stuck, dah, kebaikan yang kita buat boleh naik turun. Kadang-kadang benda-benda macam ni bila kita tak jelas tuan-tuan, maka proses tu akan menjadi kesukaran kepada kita untuk kita mengetahui yang dikatakan level takwa. Adakah kalian jelas? Jadi bila mana kita nak bincangkan hari ni tuan-tuan berkenaan, siapa nak? Tanya dulu, siapa nak? Hari ni saya nak bagi tips and tricks berkenaan macam mana cara kita nak mendapat
potongan tuan-tuan, 50% sehingga 100%. Ini bukan daripada saya dah. Kita akan sembang nanti potongan tu datang daripada mana, sale tu datang daripada mana. Hujung-hujung ni tuan-tuan, kalau orang lain yang di luar sana bersibuk mikirkan sale, nak dapatkan sale pakaian, okay? Nak dapatkan sale produk, nak dapatkan sale itu, nak dapatkan sale ini dan sebagainya. Tapi pada hari ni saya nak mengajak tuan-tuan bagaimana kita nak mendapatkan sale ataupun potongan daripada dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, kekhilafan yang kita lakukan, perkara yang tak baik yang kita lakukan, perkara buruk yang kadang-kadang kita terlepas pandang tuan-tuan, dan kadang-kadang perkara kejelikan, dan banyak lagi lah benda-benda yang tak sepatutnya yang kita buat, yang mengundang kepada dosa dan kesalahan. Jadi adakah kita pernah fikir macam mana aku nak dapatkan lagi banyak lagi potongan daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersembah berkenaan sale pada hari ini? Adakah kalian jelas? Terima kasih kepada yang berkongsi star kepada saya pada hari ini. Okey. Jadi kalau kalian jelas, apa kata kalian bantu saya pada pagi ini untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, dah? Tag seramai yang mungkin, dengan harapan kalaulah kita betul-betul nak kepada diskaun, kalau betul-betul kita nak kepada potongan harga pada hari ini, jadi ayuh bersama-sama kita fahami perjalanan ataupun macam manakah cara untuk kita mendapat sale ataupun rebate daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, jadi bantu saya dulu untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Cuba tag sekurang-kurangnya 5 orang ataupun 10 orang. Tag nama mereka dahulu dengan niat dakwah. Terima kasih Kak Maziah Tirun, dengan niat dakwah. Dan pagi ni saya live di bawah Madrasah Riyadud Du'afa'i wal Masakin, sebab ada pelajar-pelajar yang tak balik sempena PKP ni tuan-tuan. Jadi saya lah bapa, saya lah guru, saya lah khadam untuk menjaga pelajar-pelajar ni tuan-tuan. Sebab ada yang tak balik, macam yang di Kedah, mak bapak dia orang tak bagi balik dah, sebab risau penularan dan sebagainya. Jadi kita perlu menjaga juga, mengekang daripada merebaknya virus ni tuan-tuan. Jadi macam ada pelajar-pelajar Kedah yang tak balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya lah kena pantau mereka. Jadi saya insyaAllah raya pun berada di madrasah. Bagi tuan-tuan yang tak tahu nak solat raya nanti, insyaAllah kita akan buat sesi live solat raya di Madrasah Riyadud Du'afa'i wal Masakin. Yang mudah-mudahan dengan solat raya yang kami buat live membantu tuan-tuan tata cara teknik macam mana tuan-tuan nak solat raya di rumah nanti. Jelas ke jelas? Baik. Jadi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih Siti Aksara dan kepada semua yang tag nama orang-orang yang anda sayang, dengan harapan ilmu yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kalian ni, saya yakin tuan-tuan nak ilmu ni juga sampai kepada mereka, sampai juga kepada mereka. Baik. Jadi kita nak berbalik kepada perbincangan berkenaan macam mana cara nak mendapatkan sale. Macam mana cara nak mendapatkan potongan. Bukan potongan harga, bukan potongan baju, bukan potongan produk, tetapi macam mana kita nak mendapat, kita nak yakin betul-betul dapat potongan 50% hingga 100% daripada dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita buat, kekhilafan yang kita buat, yang kadang-kadang benda ni tuan-tuan kita tak pernah buat secara detail. Banyak di antara kita, termasuk saya sendiri dulu, kadang-kadang kita buat secara umum saja. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku. Dah, umum ni tak salah. Tapi kalau kita nak ke kedai tu, betul ke betul? Jawab dulu. Dah, kita ni kadang-kadang nak beli barang, dah, kalau orang yang bijak lah, dia detail, dia tulis apa yang tak ada, apa yang tak ada dan apa yang perlu. Ada setengah orang tak kisah, dia pergi je pasar raya, dia pergi je Tesco, dia pergi je Maidin, dia main ambil. Bila dia rasa ni keperluan kot, dia rasa keperluan, dia ambil. Ada setengah orang yang bijak bukan begitu. Dia tulis daripada rumah, dia tulis apakah keperluan, apa barang yang tak ada, apa barang yang kurang, supaya apa, tak membazir, supaya apa, kita boleh fikir nak beli ni untuk pakai selama seminggu ke 2 minggu ke. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan
komen. Jadi ringkasnya tuan-tuan, poin yang pertama sekali, macam mana cara tuan-tuan nak mendapatkan potongan 50 sehingga 100% daripada dosa-dosa yang pernah saya lakukan, yang kita pernah lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang pertama sekali, tulis di ruangan komen, pernah ke tidak tuan-tuan senaraikan apa dosa yang kita nak minta diskaun tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Itu poin nombor 1. Saya ulang balik, poin nombor 1, pernah atau tidak kita senaraikan apakah dosa yang kita nak minta diskaun tu? Dah? Kadang-kadang kita minta secara umum. Bila minta secara umum, memang Allah Ta'ala bijak. Allah Ta'ala ni bukan bijak sana sini pun dia bijak dalam menguruskan kita, tuan-tuan. Cuma bedanya minta ampun secara umum dan minta ampun secara khusus ialah masalah ujian bagi hati. Ujian bagi hati. Terima kasih Syahidah Osman. Ujian bagaimana? Iaitu keyakinan kita kepada persentage yang kita dapat tu berbeza. Keyakinan tu berbeza. Dah? Ya Allah, ampun ke dosa aku ni? Padahal kita selalu minta ampun secara umum. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang aku lakukan. Umum. Dah? Kita tak pernah. Walhal, benda ni konsep ni sama. Tuan-tuan yang pergi pasar raya dengan orang yang menulis, dah? Dia tengok apa yang kurang di rumah dia berbeza dengan yang pergi Samborono. Tak apalah bang, kita pergi, besok kita pergi Maidin bang, nak beli barang dapur. Dah? Tulis ke tidak? Alah tak apa, dah tahu dah besok nak beli apa. Masalan. Dah? Tiba-tiba balik ke rumah, apa berlaku? Allah, lada tak beli. Allah. Ingat hari tu bawang dah habis. Tengok. Ingat hari tu bawang dah habis. Cek balik tengah-tengah kemas, ada bawang lagi. Kan dah membazir. Dah? Itu bukan namanya dapat diskaun. Itu namanya membazir. Fa innal mumazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu saudara syaitan, sahabat syaitan. Jadi maknanya yang pertama sekali, tuan-tuan, punca tuan-tuan tak jelas berkenaan potongan yang kita nak, dah, diskaun yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak pernah senaraikan. Tulis nombor 1, tulis senaraikan apa dosa kita nak minta diskaun. Tuan-tuan, meminta ampun secara khusus lebih power daripada minta ampun secara umum. Minta ampun secara khusus maknanya kita senaraikan, apa ya Allah dosa yang aku nak minta ni, apa dosa yang aku buat. Pertama, apa dia? Menipu. Kalau boleh tulis, bila tulis. Sebab nanti kita nak submit ni. Dah? Mana ada orang nak bayar saman, dia nak minta diskaun, dia tak submit apa yang dia nak. Betul ke betul? Kita pergi ni. Ni nak datang nak buat apa ni? Kata politrafik. Ni saya nak minta diskaun. Saya dulu ada saman. Tengok okey. Polis akan tanya, saman banyak mana? Entah. Banyak mana saman? Tak tahu. Ada senarai? Tak ada. Dah? Selamat polis tu tolong kita. Bak IC. Dia minta IC. Dia print dekat, keluar lah. Keluar tu senarai. Berapa banyak kita punya langgar lampu merah, speed trap, laju, salah parking, keluar semua senarai. Tiba-tiba, tengok ni, bila tuan-tuan tak get ready daripada awal senarai ni, apa yang berlaku? Allah, nak minta diskaun pun susah. Tiba-tiba polis kata apa? Kalau bayar hari ni boleh dapat diskaun 50%. Nak cerita 50% tu pun dia tak tahu figure asal, dia tak tahu jumlah asal berapakah yang dia kena bayar semua sekali, sebab dia tak pernah buat senarai. Tiba-tiba jumlah saman dia lebih kurang 2,000. Contohlah, waalaikumsalam Munarus. Jumlah saman dia lebih kurang 2,000, 3,000. Kalau dapat diskaun 1,500. Dia sangka hari tu dapatlah 200-300. Tuan-tuan jawab sekejap di ruangan komen. Agak-agak dia dapat tak potongan? Dia boleh selesaikan ke tidak potongan 50% tu? Dah? Pergi Samborono, tak tulis, tak tahu detail, tak tahu apa diskaun yang dia nak minta, tuan-tuan. Last kali, bila dah print senarai, itu muncul polis yang cerdik. Dia print senarai, dia kata jumlah saman kos 3,000 semua. Dah? Berapa tahun dah tak pernah bayar. Kemudian,
Diskaun hari ni 50%. Bayar 1,500. Pergi kat kaunter sebelah tu. Tiba-tiba dia kata lah, aku ada 500 je. Tak selesai tuan-tuan. Terima kasih Khairiah. Tak selesai. Terima kasih Nur Hashimah. Itulah situasi yang berlaku pada hidup tuan-tuan. Penyesalan demi penyesalan, pemikiran demi pemikiran, was-was demi was-was sering berlaku pada diri dan kehidupannya kita. Bak kata Mak Ngah, putih mata. Dah letih pergi dekat Bukit Aman, harapan nak minta diskaun, tapi tak tahu apa benda kita nak minta. Akhir sekali putih mata. Sama juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian tak jelas apa yang kalian nak minta diskaun daripada Allah, tuan-tuan, secara umum insya-Allah Allah Taala tu Maha Pengampun. Tapi ingat, benda khusus ni berbeza. Samalah dengan tawasul. Sebab tu kenapa minggu lepas dalam program tahlil perdana kami khususkan masa lebih kurang 45 minit untuk baca tahlil. Saya boleh je baca tuan-tuan. Semuanya ada 600 nama. 600 nama. Tuan-tuan suka tak? Jawab sekejap di ruangan komen. Tuan-tuan berinfak kepada madrasah, nak buat tahlil perdana dan sebagainya, bagi nama. Semua ada 600 nama. Kemudian saya pula, saya buat macam mana? Ya Allah, ya Allah, apa tu? Kau sedekahkanlah, hadiahkanlah pahala bacaan tahlil perdana ini, Yasin, zikir, tasbih kepada semua 600 arwah yang telah dinamakan pada hari ini. Agak-agak apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan tuan-tuan? Berbeza kan? Umum dengan khusus. Aku letih tulis nama, siap bagi infak 200, 300 kepada madrasah dengan harapan nama nak dibaca. Itu dipanggil khusus dengan umum, tak sama. Betul Kak Nani Yusof tak suka, tak puas hati. Sama juga cara kita muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kesilapan yang pertama bagi tuan-tuan yang baru masuk. Kenapa tuan-tuan tak jelas diskaun yang tuan-tuan dapat daripada pihak Allah Ta'ala? Ialah tuan-tuan tak pernah tulis pun apa dosa tuan-tuan nak minta ampun. Jadi tolong tulis. Di kesempatan kita berada pada penghujung Ramadan ni tuan-tuan, tolong tulis. Sekurang-kurangnya mulakan dengan 10 dulu. Mulakan dengan 10. Ya Allah, 10 benda ni aku senaraikan. Kalau boleh ya Allah, aku nak diskaun 100%. Minta satu persatu. Nanti saya ajar pula teknik yang kedua. Siapa nak teknik yang kedua, tulis. Nak nombor 2, tulis. Nak ajak sembang pada pagi ni tuan-tuan. Saya ni rindu live. Cuma kadang-kadang bila masyrul jiddan, bersibuk sedikit dengan masyarakat, dengan pelajar, dengan madrasah, dengan dan sebagainya, kadang-kadang tak sempat. Tapi hati berkobar-kobar nak buat live tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala je lah yang tahu. Sebab seronok bila kita berhubung dengan manusia ni tuan-tuan. Banyak manfaat dan value kita boleh beri. Okey, terima kasih Nur Hashimah. Siapa nak nombor 2? Tip nombor 2, Hafizah, terima kasih. Terima kasih Kak Nurani Yusof. Okey, Wazatu Giman. Baik, kita masuk pula poin nombor 2. Poin nombor 2 ni lagi power daripada poin nombor 1. Sebab kalau tuan-tuan tak jelas poin nombor 2 ni, tuan-tuan takkan dapat diskaun. Saya garanti. Saya garanti 100%. Kalau poin nombor 2 ni tuan-tuan tak jelas, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan takkan dapat diskaun walaupun tuan-tuan dah senaraikan. Baik, terima kasih Hariza Ina. Okey, tulis poin nombor 2. Bila kita sebut aku nak dapatkan diskaun, 50 sehingga 100%, insya-Allah. Terima kasih Wan Aswad. Tuan-tuan boleh dapat 100% diskaun ni. Tulis poin nombor 2. Apa syarat dia? Apakah tip dia? Apakah trik dia? Kita kena kenal siapa yang bagi diskaun. Tulis nombor 2. Tulis. Aku kena kenal apakah syarikat, siapakah pentadbiran yang akan bagi diskaun. Tulis. Nanti hamba syarah sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang tu. Saya ulang balik poin nombor 2 apa dia? Kita kena kenal pasti siapa yang nak bagi diskaun tu. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak confident ataupun tak kenal syarikat ataupun siapa yang nak bagi diskaun tu, saya yakin tuan-tuan takkan yakin tuan-tuan akan dapat diskaun. Contoh paling mudah, contoh yang kaki Shopee.
Yang kaki Shopee. Tengok dah. Bila tuan-tuan buka Shopee, kan, buka Shopee, maka dia akan tulis produk ni, kan dekat bawah tu biasa kan ada tulis harga 29. Lepas tu dia buat bracket. Harga asal 59. Kan, 59. Lepas tu dia buat potongan 50%. Potongan 50%. Tuan-tuan jangan kena tipu. Scroll lagi. Yang ni murah lagi. Yang ni mahal sikit. Yang ni diskaun dia 67%. Tapi dia tulis harga asal lain. Okey, waktu itu apa yang tuan-tuan buat? Sebab tuan-tuan nak diskaun kan? Tuan-tuan akan scroll. Mula-mula tuan-tuan akan tengok berapa bintang office tu ataupun orang yang nak menjual dekat Shopee tu. Tengok dulu berapa bintang bagi produk tu. Yang kedua, tuan-tuan akan check bila aku nak beli produk ni berapa ramai yang dah beli. Dah. Ustaz macam ada pengalaman je. Of course lah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan akan check dulu. Dah, produk ni aku nak beli. Tengok dah ada orang beli belum. Kalau setakat zero, tuan-tuan tahu dah syarikat ni syarikat yang boleh jadi baru nak up, baru nak naik. Lepas tu tak confident dan sebagainya. Kalau sebelum ni pun tak ada orang pernah beli dengan dia, macam mana dia nak beli dengan aku? Macam mana aku nak beli dengan dia? Akhir sekali aku dapat diskaun. Kod-kod aku kena tipu. Jelas ke jelas? Maknanya dari situ, daripada apa yang kita belajar daripada Shopee ni tuan-tuan, lepas tu kita buka pula. Bagi orang yang bijak, dia scroll, dia buka pula Facebook, dia buka pula Google yang lain. Contoh dekat Shopee, harga Milo ni, dia bagi harga murah. Waalaikumsalam wal Balkis. Dia bagi harga murah lah. Bawah tu bracket dia tulis harga asal RM60. Lepas tu dapat diskaun 50%. Adakah kita mudah terpedaya? Kita buka Google, tengok pula mana-mana Tesco ke, Giant ke, ataupun Maidin ke, yang jual Milo, berapa harga dia letak harga asal. Tengok harga asal lagi murah. Nampak? Maknanya dia sengaja upkan harga. Lepas tu dia letak diskaun 50% untuk mengaburi kita agar kita beli dengan dia. Tetapi kita makin bijak. Adakah kita percaya dia boleh bagi diskaun? Ini contoh yang paling mudah. Terima kasih Wan Hamiza. Sama juga kita cek dengan Lazada dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak bagi penerangan dalam sesi santai pada pagi ini ialah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila kita tak kenal siapakah yang akan mengotakan janji kita, dah, adakah diskaun tu yang diberi amanah, adakah diskaun tu ditulis semata-mata nak mengaburi mata kita. Kalau kita tak kenal tuan-tuan, maka kita akan ditipu. Akhir sekali kita tak akan dapat diskaun yang diberikan. Beli dekat luar sama je. Contoh. Jelas ke jelas. Maknanya apa? Dalam proses diskaun dosa dia pula, tuan-tuan kena jelas siapakah yang memberi diskaun itu. Maka tulis jawapannya tak dapat tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya, selagi mana kita tak kenal Tuhan, selagi mana tak yakin kepada ketuhanan, selagi mana kita betul-betul tak hidup bertuhan tuan-tuan, tuan-tuan tak akan yakin Allah Ta'ala boleh beri diskaun kepada kita. Sama ke tidak cerita tadi? Sama kan? Betul Khatijah Nayan, kadang-kadang lebih mahal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Benda ni benda realiti. Jadi maknanya kembali kepada perbicaraan kita. Siapa yang beri diskaun kita daripada dosa yang kita buat 50 hingga 100%, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak kenal Tuhan tuan-tuan, tak yakin kepada yang nak beri diskaun, tuan-tuan takkan dapat diskaun. Saya bagi contoh. Dan dengan satu cerita tak? Ada. Kisah ni termaktub dalam beberapa kitab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah. Dalam beberapa kitab termaktub benda ni, diceritakan benda ni. Ada seorang laki-laki. Dah. Tengok baca hashtag bawah tu. Bawah tu dia tulis, jangan tiru aksi ini. Dah. Ada seorang laki-laki ni tuan-tuan, di luar daripada Ramadan, hidup dia penuh dengan melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Dan setiap kali masuk kepada Ramadan, maka dia berubah 360. Dia berubah 360 darjah.
dia tinggalkan maksiat, dia semayang, dia puasa, dia pakai pakaian cantik-cantik, dia bersedekah, beri makan dan sebagainya. Lepas tu habis je Ramadan, dia berubah lagi 360 darjah pula, buat maksiat, buat pembaziran dan sebagainya. Dah? Maka begitulah silih berganti selang tahun tuan-tuan. Masuk je Ramadan, dia berubah. Hashtag jangan tiru aksi ini. Masuk je Ramadan, dia berubah jadi orang baik. Habis je Ramadan, dia berubah jadi tak baik. Maka berlalulah selang tahun tuan-tuan, sehingga berita ini, kisah laki-laki ini sampai kepada pemerintah. Dipanggil oleh perintah pada bulannya Ramadan. Dia kata, wahai pemuda, aku tengok kau ni selain daripada Ramadan kau buat maksiat, membazir itu begini, begitu, begini. Bila masuk je bulan Ramadan, aku tengok kau ni berubah. Sebab apa? Kata laki-laki tadi, ya Malik, aku yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ni Tuki dia. Dia kenal Tuhan, dia yakin Tuhan boleh beri diskaun. Hashtag jangan tiru aksi ini. Kita ambil yang baik sahaja. Maka kata laki-laki tadi, ya Malik, aku yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ramadan merupakan bulan maghfirah, Ramadan merupakan bulan pengampunan. Iyalah, katanya. Habis tu takkanlah kau bermain-main pada ibadah. Bulan Ramadan kau buat baik, lepas Ramadan kau jadi tak baik balik. Kata laki-laki tadi, ya Malik, aku yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Hashtag jangan tiru aksi ini. Maka ditakdirkan, direngkaskan cerita tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas pagi tu, dia bertemu dengan Malik tu, maka petang tu dia meninggal. Petang tu dia meninggal. Bila petang tu dia meninggal tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, maka malam tu Malik ataupun raja tu bermimpi. Bila mana dilihat laki-laki tadi disepakaikan dengan pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu saya ulang balik tuan-tuan, nak baiki solat bukan nak semata-mata baiki rokok sujud. Yang tu benda mudah, insya-Allah mudah. Tapi bila kita sebut proses nak baiki solat, baiki mindset akidah kita dengan Tuhan dulu. Itulah yang lebih power dan yang lebih utama. Sama juga masalah tadi. Ia is puasa, tapi keyakinan dia tuan-tuan satu benda yang tak boleh dijual beli. Maka malam tu Malik bermimpi yang laki-laki tadi dikalungkan kalung kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya, dengan apakah kau dapat ini kebesaran? Katanya Malik. Maka berkata laki-laki tadi, dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moral of the story yang kita boleh ambil daripada kisah ini tuan-tuan ialah sejauh mana kita kenal Allah untuk memberi diskaun pada dirinya kita, hidupnya kita, kesalahannya kita, dosanya kita. Yang tak dapat tidak, bukan kita mengambil jalan mudah. Ya Allah, dengan sebab Engkau tu ada pengampunan, wa innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dengan kita tak melakukan ketaatan. Tidak, bukan sampai gagalnya begitu. Maknanya taat terus kita buat, ibadat terus kita lakukan, tetapi waktu yang sama tuan-tuan, akidah kita kemaskan. Adakah kalian jelas? Kalau jelas, tolong type jelas di ruangan komen. Sebab poin yang kedua inilah kegagalan yang paling utama. Kenapa ramai di antara kita tak dapat diskaun? Allahumma salli ala Muhammad. Mana buktinya? Tulis hadis Nabi SAW. Sesungguhnya aku itu di atas sangkaan hamba-Ku kepadaku. Tulis hadis Nabi. Sesungguhnya hamba-Ku, sesungguhnya aku, kata Tuhan, dan hadis kursi, di atas sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kau sangka aku tak ampunkan kau, itu yang kau dapat. Tu yakin tu. Kalau kau sangka aku ampunkan dosa kau 50% sahaja, itu yang kau dapat. Kalau kau sangka aku hapuskan dosa kau 70% saja, itu yang kau dapat. Dan kalau kau sangka dan kau yakin aku boleh menghapuskan dosa kau 100%, itu yang kau dapat. Jadi poin yang kedua tuan-tuan, selepas kita senaraikan
Dah. Poin nombor 2, kita kena kenal siapa yang nak bagi diskaun, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal betul-betul tuan-tuan. Sebab tu kenapa kita ada program nak baiki solat. Satu program nak baiki minda, nak baiki akidah, nak baiki tauhid. Kerana ini proses yang paling utama dalam keadaan situasi pandemik pada hari ini, PKP 3.0 pada hari ini tuan-tuan. Apa jua kalau tauhid kita tak kemas, akidah kita tak kemas, tauhid kita tak kemas, tuan-tuan, cabaran demi cabaran kita tak akan dapat tempuh dengan keyakinan yang kuat. Jelas? Okey, habis. Itu poin yang kedua. Baik. Siapa nak poin yang ketiga? Akhir sekali. Kedua cukup. Cukup kedua. Siapa nak poin yang ketiga? Macam mana tuan-tuan nak dapatkan diskaun 50 sehingga 100%. Dah? Daripada dosa yang kita buat. Setelah pertama, tuan-tuan senaraikan. Yang kedua, yakin betul-betul dengan Tuhan, kenal betul-betul dengan Tuhan, barulah proses tu akan berlaku, barulah proses tu akan berjalan. Siapa nak nombor 3? Nombor 3 ni simple je. Selepas kita naik, dia jadi mudah. Dah, terima kasih Kak Nurani Yusof. Nombor 3, submit lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup. Nombor 3, submit. Pergi submit. Dah, submit pada hari ni, submit pada malam ni tuan-tuan. Dah, jangan tangguh. Sebab kalau tuan-tuan lambat, tuan-tuan akan dapat diskaun lebih, tuan-tuan tak akan dapat diskaun yang banyak. Contoh macam hari tu dia ada saman apa tu? Saman parking. Dah. Yang ketiga, submit dengan segera. Submit dengan segera. Itu jawapan nombor 3. Hari tu ada kena parking MPPJ. Dia tulis dalam tu, kalau bayar hari ni RM10. Dah. Kalau bayar hari ni RM10. Kalau bayar lagi 1 minggu, dia jadi berapa ringgit dah, macam tu lah, RM50. Lagi mahal. Dah. Submit makna SUBMIT. Okey. Lepas tu, kalau kita lepas sebulan, dia akan jadi RM100. Simple je hidup ni. Lambat submit, diskaun tu makin kurang. Walhal apa yang kita kena bayar lebih banyak. Poin nombor 3, kalau tuan-tuan nak cepat dapat diskaun, submit malam ni. Supaya kita berada pada penghujungnya hujung Ramadan. Besok hari Rabu tak sempat nak submit dah, nanti malam raya. Dah. Bila mana kita dah berada pada malam raya, kita dah keluar daripada Ramadan. Masuk je maghrib esok, bila dah mula takbir raya, dah keluar daripada Ramadan, tak sempat nak submit dah. Jadi please, submit semua hari ni tuan-tuan. Submit semua malam ni tuan-tuan. Lebih cepat kalian submit, lebih cepat benda ni proceed. Dah. Lebih cepat kalian submit, lebih cepat benda ni diproseskan. Nanti insya-Allah malaikat akan buat kerja dia. Dah. Malaikat akan buat kerja dia dalam keadaan mereka ni sami'na wa ata'na, sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan mereka nak bantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah #Satapan Rohani. Siapa rasa dapat ilmu best pada pagi ini? Allahumma salli ala Muhammad. Dah? Siapa rasa dapat ilmu best pada hari ini? Mudahan apa yang saya kongsikan, saya sendiri mendapat manfaat, kalian mendapat keberkatan. Wallahu a'lam. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.